Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Seterusnya kita pergi ke sesi amali bagi bantuan asas hayat ataupun basic life support. Okey, yang pertama sekali adalah danger, bahaya. Pastikan keadaan sekeliling tidak berbahaya. Pastikan kita sebagai orang yang akan melakukan CPR tidak berbahaya dan pesakit tidak berbahaya. Okey, alihkan sebarang gangguan ataupun sebarang yang boleh membahayakan kepada pesakit. Seterusnya kita lihat R, respon pada pesakit. Panggil pesakit dengan suara yang jelas. Cik, are you okay? Tanya pesakit. Jika pesakit tidak sedar, seterusnya pergi kepada elemen S, iaitu jeritan ataupun shout for help. Jerit untuk minta tolong. For help. Cik, tolong call 999 dan bawakan AED. Okey. A untuk airway, iaitu saluran pernafasan. Cek saluran pernafasan pesakit. Kita akan melakukan head to chin lift. Satu tangan di dahi pesakit dan jari di dagu pesakit. Lihat saluran pernafasan. Jika terdapat sebarang benda asing dan boleh dikeluarkan, keluarkan benda asing tersebut. Okey. Itu untuk elemen A, iaitu airway, saluran pernafasan. Seterusnya B, breathing, pernafasan. Untuk breathing ataupun pernafasan, lihat pergerakan dada pesakit kurang daripada 10 saat. Lihat sama ada pergerakan dada pesakit naik ataupun turun. Jika tiada pernafasan ataupun tiada pergerakan dada pesakit, teruskan ke elemen yang seterusnya, iaitu circulation ataupun sirkulasi. Untuk melakukan sirkulasi, pastikan kedudukan kita sebagai orang yang ingin melakukan kardioresusitasi ataupun meneri berada di bahu pesakit. Jangan duduk di perut pesakit ataupun di lutut pesakit, sebab nanti kita punya posisi tidak akan mencapai 90 degree ketika melakukan CPR. Terusnya letakkan tangan yang dominan di sternum ataupun di tengah dada pesakit. Gunakan tangan satu lagi untuk interlock ataupun silang pesakit. Pastikan keadaan badan kita 90 darjah supaya kita dapat melakukan CPR dengan betul. Jangan duduk macam ni. Pastikan duduk 90 darjah. Lakukan 30 nisbah 2, iaitu 30 tekanan dada dan 2 pernafasan. Lakukan tekanan dada 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tekanan dada. 2 bantuan pernafasan. Dan seterusnya sambung 30 tekanan dada. Semasa melakukan tekanan dada, pastikan kedalaman 5 hingga 6 cm ataupun 2 inci, kekerapan 100 hingga 120 per minit. Allow chest recoil ataupun membenarkan pergerakan dada kembali ke asal. Kurangkan interupsi, iaitu kurangkan gangguan semasa melakukan tekanan dada. Lakukan tekanan dada 30 nisbah 2 selama 5 pusingan. Selepas melakukan 5 pusingan, semak sama ada pesakit kembali bernafas, cek nadi pesakit. Jika pesakit kembali bernafas, posisikan pesakit dalam posisi pemulihan. Ini adalah contoh posisi pemulihan. Iringkan pesakit ke arah kita supaya kita dapat lihat jika ada sebarang sirkulasi yang berkumpul dan dapat lihat muka pesakit. Semasa melakukan tekanan dada dan AED sampai, kita perlu menggunakan AED, mesin AED ataupun automated external defibrillator. Okey, macam mana kita nak pasang AED ni? Okey, ni adalah butang on atau off untuk buka. Ni adalah butang untuk shock apabila mesin AED menyuruh kita untuk shock. Dan ni adalah pads ataupun untuk kita tampal kat pesakit. Okey, dedahkan pesakit. Macam mana kita nak lekat dia? Ikut je arahan yang ada dekat pad ni. Ini.
Okey, dah sambung. Tekan butang on. Dan tunggu arahan daripada AED. Do not touch the patient. Okey, semasa menggunakan AED ni, semasa kita tampal dan jika AED ni menyuruh kita untuk menekan butang shock, pastikan tidak ada siapa-siapa yang menyentuh pesakit, pastikan kita tidak menyentuh pesakit dan pastikan pesakit berada di tempat yang rata. Okey, sekian, terima kasih.